Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, waalaikumsalam. Encik Ashraf. Okey, selamat pagi. Hari ni kita work from home. Okey, saya perkenalkan diri saya, Fayad. Saya daripada Syria Care. Okey, hari ni sepatutnya saya punya klik seorang lagi yang live, tapi dia ada masalah sikit, ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Hari ni saya take over. Saya gantikan dia. Tapi bukan tajuk yang sama lah. Hari ni saya nak bercerita pengalaman saya tentang pengalaman berpuasa di Syria. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bersama dengan pelarian Syria, dengan IDP kat sana. Okay, semua boleh dengar ke? Okay, nice. Terima kasih Encik Ustaz Rizali. Okay, Alhamdulillah. Okay, dengan musim-musim PKP ni bekerja dari rumah kan. So kita tak tahulah macam mana rakyat Syria di sana akan berpuasa di bulan Ramadan tahun ni. Tapi daripada pemerhatian saya tahun lepas, Alhamdulillah 2019 saya diberikan kesempatan bersama dengan tim Syria Care pergi misi Ramadan, misi kemanusiaan di sana. Okey, kita start dari Malaysia lah. Okay, masa first dapat invitation tu lah dari Ustazah. Ustazah cakap dia keluarkan list nama. Dia kata, Fayad, awak terpilih. Okay, Waalaikumsalam, Kak Di, Puan Diana Arisa. Bella Sofia, siapa ni? Okay, kita sambung. Saya dapat tawaran daripada Ustazah Sakinah yang kata saya diberi peluang untuk mengikuti misi. Masa tu berdebar-debar lah kan, macam betul ke ni, betul ke tak. Okay, dari Malaysia tu dah buat preparation semua. Sampai ke airport tu macam biasalah, kita check in semua kan. Okay, pengalaman first time masa naik flight tu, masa tu yelah first time kan nak pergi Syria. Ustazah dah, masa dekat Malaysia tu, Ustazah dah pesan awal, awak dah buat wasiat ke? Saya cakap, kena buat wasiat ke? Macam, yelah first time kan nak pergi sana kan. Macam, biar betul kena buat wasiat ni. Lepas tu Ustazah kata tu negara bergolak, engkau tak takut ke? Macam, okay lah, takut jugalah kan. Masa naik flight tu, yang 11 jam kot. Kita naik direct flight 11 jam. Masa tu dalam hati, saya tengok yang orang lain yang dah biasa pergi misi tu, dia orang relax lah kan. Duduk dekat dia orang punya seat semua kan. Saya macam selamat ke aku sampai ni? Tak selamat ke? Macam aku punya doa ya Allah sepanjang perjalanan tu. Tapi Alhamdulillah bila touchdown kat Istanbul tu, touchdown je kat Istanbul tu, rasa macam aku dah touchdown lah, selamatnya. Lepas tu Ustazah kata, kita tak sampai lagi Syria, ni baru sikit perjalanan ke Istanbul. Baru sampai Istanbul. So dekat Istanbul tu ada jugalah beberapa masalah dengan kita nak keluar daripada airport tu. Ada checkpoint lah untuk check up kan. Untuk bag semua lepas, tapi untuk barang dalam kotak, barang dalam kotak masa tu, tiba-tiba bila dah masuk je dekat immigration tu kan, tiba-tiba diorang cakap yang ni kena check. Saya dah macam alamak, ni dah lah first time ni, aku tak tahu nak buat apa ni. Lepas tu Ustazah cakap, kau relax, kita senyum je, senyum. Ustazah settle macam mana tau. Ustazah baca ayat kot, tak silap saya lah, mungkin lah kan. Tak apa, Ustazah hembus kat dia kot. Terus saya kata, okay, tak ada apa, jalan. Alhamdulillah. Masa tu macam happy lah kan. Okay, tu pengalaman dekat airport. Lepas tu dah keluar tu, berapa jam lagi tu kita ke hotel lah untuk apa orang kata, untuk merehatkan diri, sehari di Istanbul. Dan kemudian kita bergerak ke Syria. Masa tu masuk Syria tak
Belum lagi kot. Masa tu mas baru tu dekat Istanbul dulu kita pergi ziarah rumah-rumah pelarian di sana lah. Kita tengok pelarian kita kat sana macam mana hidup diorang. Susahnya diorang kan. Macam mana menjadi pelarian diorang yang tak ada suami tu dengan nak besarkan anak dia lagi. Ah, Bunyi latar belakang tu tu tengah basuh baju. Okey. Uh, dengan diorang macam mana boleh hidup dekat Istanbul tu, boleh kerja kan? Bukan Istanbul lah, Kilis kot. Kilis. Dari Istanbul kita ke Kilis. So macam mana diorang boleh hidup, diorang meneruskan hidup. Tapi itulah janji Allah tu pasti. Setiap orang ada rezeki dia walau di mana kita berada kan. Tak kira lah dekat China ke, dekat Malaysia ke. So kat mana-mana memang ada rezeki kita. Even though diorang hidup dekat sebagai pelarian kat sana, alhamdulillah dekat Turki tu diorang terjamin jugalah. Ada juga yang mengambil kisah yang menjaga kebajikan diorang kat sana. Okay, yang tu first pengalaman kita lah jumpa dengan pelarian dekat Turki tu. So kat situ macam macam keadaan selamat kan. Diorang ada rumah proper walaupun kecil, tak sebesar rumah kita yang sebesar 1000 kaki persegi ni. Dia orang kat sana mungkin separuh kot, tak salah saya 500 kaki persegi jugalah. Ke lagi kecil macam tu lah. Okay, dia orang bercerita dengan ada anak kecilnya, ada yang cakap dia melarikan diri daripada Syria tu ke Turki sehelai sepinggang. Yang tak tahu suami kat mana, hidup ke mati ke. Yang dah mati tu, suami yang dah meninggal tu, maaf kata, yang dah meninggal tu, diorang tak sempat pun nak semayangkan, nak tengok mayat suami mereka tu. Yang tu macam tersentuh jugalah, sebab kita kat sini ada family kan. Kat sana diorang tak ada family, diorang hidup sebatang kara, tak ada siapa. So siapa yang menjaga mereka, yang mengambil perhatian mereka, kita lah, kita yang di Malaysia ni yang bertanggungjawab di atas saudara mara kita di sana. So kalau kita tak bantu mereka, siapa lagi, tu tak? Okay. Hana Lia, okay, waalaikumsalam. Bella Sofiang, hilang mengantuk saya dengar sharing awak. Ya ke hilang mengantuk ke tengah mengantuk ni? Okay lah. Okay, Puan Farah, waalaikumsalam. Okay, selepas je kita pergi ke hari seterusnya tu, Ustazah bagi tahu kita kena bersiap sedia untuk masuk ke Syria. Perjalanan daripada Kilis ke pintu, saya terlupalah nama pintu tu. Pintu tu dalam 2-3 jam jugalah. Jauh juga perjalanan dia. Daripada jalan yang elok sampailah jalan yang pecah-pecah macam tu kan. So nak masuk ke Syria tu pun ada checkpoint juga. Masuk pintu sempadan diorang tu mula-mula berdebar jugalah sebab kita ni first time kan, tak tahu macam mana keadaan kat sana. Masa tu pula yang lawaknya, diorang minta pasport. Okay, bagilah pasport. Bagi pasport, saya pula saya ni jenis malas nak bawa dompet kalau keluar mana-mana. So bawa lah duit, letak duit dalam pasport tu. Saya lepas tu dah bagi dekat pegawai tentera yang jaga pintu sepadan tu. Saya lupa keluarkan duit tu. Dah bagi tu, tiba-tiba dapat info. Dia kata, siapa Fayad, ada duit dalam ni, dia cuba rasuah ke? Saya cakap, ya Allah, nasib baiklah Ustazah tak marah saya di situ tu tak. Itulah pengalamannya, macam ya Allah, apa kebengongnya lah aku pergi letak duit dalam tu. Punyalah jaket tu, vest tu melambak-lambak poket. Boleh pula saya tak letak duit dalam poket tu. Pergi letak duit dalam ni lah, pasport tu. Nasib baiklah dia tak tahan saya. Kalau dia tahan, memang kena tinggal lah kat sepadan tu, tak boleh masuk Syria. Okay, lepas je, okay, yang tu dah settle je yang tu, kita keluar. Okay, alhamdulillah selamat masuk ke kawasan ke Syria, alhamdulillah. So ke situ kita tengok daripada Turki tu memang jalan cantik lah. Yang berapa belas kilometer di Turki tu jalan cantik. Okay, bila dah masuk ke kawasan pedalaman, kem-kem pelarian tu, kat situ lah kita tengok
betapa jalannya tak ada tar, jalan pecah-pecah, rumah-rumah dia macam mana, macam kawasan, bukan nak kata padang jarak pada pukul lah, dia kawasan tu dah dibom kan. Kita tengoklah kawasan rumah yang pecah-pecah tu kan. Okey, lepas tu bila tengok keadaan tu macam terfikir juga, dulu sebelum saya kerja kemanusiaan ni bersama dengan Syria Care ni, macam cakap, betul ke Syria Care ni buat kerja? Ada mindset macam tu lah, kita punya pemikiran yang macam, tentang scammer ni. Tapi Alhamdulillah, bila dah masuk dengan kerja dengan Syria Care ni, so kita tahu jalan kerja diorang macam mana, apa yang diorang lakukan, duit sumbangan tu macam mana sampai ke sana. Okay, so kat situ barulah saya tahu macam mana jerit perihnya orang-orang kerja kemanusiaan ni, yang membantu, yang menyampaikan sumbangan anda dengan ikhlas dekat Syria sana. Bukannya kata hanky-banky kan, yang orang kata scammer lah, Syria Care penipu lah, tak. Yang tu memang bukan penipu, mungkin adalah yang gunakan yang kita tak tahu kan. Tapi kalau nak kepastian, pergi ke page Syria Care sendiri. Kat situ, janganlah kalau kita Google tu, biasalah Google orang akan report macam-macam kan, itu ni, tapi nak tahu kan kepastian, orang kata kalau nak tahu kepastian daripada kebenaran tu sendiri, pergilah bertemu dengan orang-orang di sana sendiri. Macam kita juga, macam kawan kita kan, kita dengar member cakap, dia ni menipu. Okay, daripada kita dengar cakap orang, baik kita pergi tanya dia sendiri, betul ke tak. So yang nak tahu lebih lanjut tentang Syria Care ni, boleh pergi ke page Syria Care, page Facebook Syria Care Malaysia, IG, Twitter. Kita akan update segala kita punya progress kat sana, projek-projek kita punya kerja-kerja kat sana. Okey, macam dah melalut sangat kan. Okey, so sebenarnya kita nak cerita pengalaman berpuasa di Syria. Okey, first time macam kat Malaysia kita berpuasa dalam 13 jam macam tu, 13 jam dalam 13 jam tu lah. So dekat Syria ni, dia Middle Eastern kan. So bila bulan Ramadan ni, dia dah masuk musim panas. So dekat sana waktu dia siang tu panjang lah. Kita berpuasa lebih kurang 16 ke 18 jam. Yang tu first time saya berpuasa dekat sana, yang rasa macam, ya Allah, aku boleh larat, boleh tahan ke ni puasa kat Syria ni. So pagi tu bangun macam biasalah, sahur kan. Bila masuk Syria tu, kita tengok keadaan kat sana, kita sampai lupa kita ni berpuasa. Macam nak tolong orang tu, ya Allah kesiannya kan. Macam tengok anak-anak yang tak makan, sampai diorang, kita dimaklumkanlah oleh petugas-petugas kita yang dah selalu pergi, ustazah pun maklumkan kat sini, diorang kadang-kadang puasa, hari ni sahur, sambung lagi nak buka kan, kalau tak ada makanan, kalau ada air minum air, kalau ada makanan makanlah sikit, kalau tak ada tu diorang sambung lagi sampai esok, sampai ada makanan. So macam rasa bersyukurlah kan, kat Malaysia ni kita berpuasa 13 jam je, lepas tu sahur pula, makan, macam saya makan memang macam ni sikit lah kan. Berbuka semua ada, juadah ada kan. So dekat sana diorang berbuka, kadang-kadang tak ada. So kita tengok keadaan kanak-kanak kat sana yang mentally abuse kan. So daripada kesan peperangan ni, kita boleh lihat bukan sahaja kepada fizikal diorang, tapi kepada mental diorang, yang mana diorang ni jadi yang rebel, yang tak tahulah, diorang bercakap tu mungkin bahasa mereka mungkin kasar sikit, tapi keadaan kat sana tu membuatkan anak-anak ni rasa macam dah diajar dengan kekerasan, macam tu.
Sebab diorang ada yang hidup tak ada ayah, hidup dengan mak, ada hidup sebatang kara, hidup dengan pakcik, kan. So waktu bulan puasa ni kita tengok keadaan kat sana, kita agihkan sendiri makanan tu, kita tengok macam keadaan kat sana, macam mana chaotic diorang kat sana bila dapat makanan, macam tak pernah jumpa makanan. Kita bayangkanlah kat Malaysia ni sampai kita buang-buang, kat sana sampai diorang kutip. So satu hari tu kita orang masuk ke camp An-Nur, tak silap saya nama camp tu, dekat saya lupa nama tempat tu, sorry. Kita masuk, kita pergi berjumpa dengan pelarian kat sana. Okey, masuk kawasan-kawasan kemah tu kan, kita tengok keadaan kat situ memang tak terurus. Kemah dia tu macam luas sikit lah daripada nak cakap kan macam kasar sikit, macam nak kata reban ayam tu kan, luas sikit pada tu lah. Itu keadaan sebenar diorang kat sana, yang duduk dekat dalam tu dengan berlantai kat tanah. Lepas tu diorang punya camp tu macam tak turus lah, peparitan tak ada, air pun mungkin tak ada, kalau ada tu rezeki lah. So bila kita orang tengah bagi menghantar sumbangan tu, jalan-jalan pergi jumpa dengan pelarian, mendengar cerita diorang. Satu sekali tu masa kita orang tengah berjalan pusing camp tu, kita orang tengok kita orang punya cameraman lah, Encik Amar, dia orang bagi tahu, kat sana ada seorang budak, jom tengok. Bila tengok, dia tanyalah kenapa. Kau tengoklah dia buat apa. Tiba-tiba kita tengok budak tu makan makanan atas tanah. Tak tahu lah tu nasi ke apa, yang mungkin dah basi kot, ada sayur sikit. Dia mungkin itu dah basi, mungkin diorang buang kot kat tanah tu. Budak tu makan. Ada 2-3 orang budak dia makan. So macam ya Allah, kesian gila tengok kan. Macam kita kat Malaysia buang-buang makanan diorang sampai terpaksa kutip. Masa tu terkejut lah, kalau sampai diorang terpaksa kutip makanan kat situ kan. So macam rasa insaf sekejap lah kan. Tak adalah sekejap, insaf lah kita tengok budak diorang kat sana yang tengah bertarung nyawa nak makan kan. So masa tu bulan puasa, tapi budak biasalah, budak kan. So diorang ni nak makan, diorang pun tak ada kewajipan lagi untuk berpuasa. So kat situ kita tengok nilai kemanusiaan tu sebesar mana. Sebenarnya bulan puasa ni banyak mengajar kita tentang kesabaran kan. So kat sana dah panas terik kan. Waktu tengah hari je panas terik, malam tu sejuk lah. So macam mana keadaan diorang kat sana, yang panas terik, malam sejuk. Tak ada shelter yang proper lah kan. So lepas tengok je budak-budak tu, rasa macam aku harap kat Malaysia kita boleh tukar kita punya mindset supaya kita lebih menghargai apa yang ada. So macam kita ni macam ada lebih, better kita sumbangkan, kita bantu orang kan. So kat sana kita tengok keadaan mereka macam tu, macam sedih jugalah. So bila kita nak keluar tu, macam terharulah budak-budak kat situ kejar-kejar kita kan. Kejar kita, tengok macam kita ni dihargai, macam kita ni menteri lah, menteri yang datang lawatan kat sana, yang disambut dengan penuh kegembiraan. Mungkin mereka fikir kita ni datang dengan 1001 harapan untuk membantu mereka di sana kan. Tapi kita tak mampu untuk memberikan segala yang mereka inginkan. Kita hanya mampu berikan barangan asas kan. So kat sini kita merayulah kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bersama dengan Syria Care untuk menghulurkan bantuan. Bukan kata kita ni ada segalanya, tapi orang kata nak bersedekah tu bermula dari kita sendiri daripada sekarang kan. Okay. Lepas keluar daripada camp tu, kita pergi ke camp yang seterusnya. Kat sana kita tengok kawasan
Perumahan camp kat sana alhamdulillah terurus sedikit. Yang camp lagi satu ni terurus sedikit. Okey, dia ada sistem, bersistem lah kan. Tapi bab makanan tu masih sama, masih kekurangan makanan. Okey, masa petang tu, masa kita sampai tu, macam saya cakap tadi lah, kita disambut macam menteri. Budak-budak sana berlari sakan tengok kita kan. Yang sampai macam saya cakap, sampai kita lupa kita ni tengah berpuasa kan. Macam itulah keindahan dia kan. Masa tengah melawat kawasan, tengah tengok-tengok kawasan tu, berjumpa dengan IDP tu, ada seorang budak ni, dia jumpa saya kan. Masa tu rambut tak potong lagi, panjang kan. Masa tu angin tiup, so rambut tu terbang lah. Saya betulkan rambut tu. Lepas tu ada seorang budak tu menjerit dari belakang. Saya tak faham pun dia cakap apa. Lepas tu Ustazah cakap kat saya, Ustazah translate kat saya. Ustazah kata, budak tu cakap rambut kau panjang, haram. Saya macam ya Allah, rasa macam kena tampar kat muka dengan budak tu. Budak tu dia memang hyper sikit. Mungkin sebab keadaan dia orang kat sana yang buatkan dia orang jadi hyper, jadi ganas kan. Yang keadaan emosi mereka terganggu tu kan. So macam tersedar lah. Mungkin bulan Ramadan ni, ya, orang kata bulan Ramadan ni bulan rahmat kan, banyak keberkatan. So mungkin situ satu cara Allah nak tegur saya dengan budak tu. Kau tak payah bela rambut panjang macam perempuan tu. Tapi bukanlah macam perempuan, sebenarnya rambut tu terbang je lah. Saya betulkan, tolak ke belakang. Budak tu nampak mungkin gaya macam perempuan kot kan. Macam ya Allah, malunya saya. Kena gelak lah. Budak tu punya gelak sakan kat saya. Memang malukan sungguh lah. Yang tu pengalaman kat situ lah. Lepas tu satu lagi, waktu nak berbuka tu, lepas kita bagi makanan tu, shawarma. Okay, bagi shawarma tu, ada orang ni berebut-rebut lah. Ada yang satu family ni berebut. Diorang ni mungkin tak dapat makanan kan. Dah berapa hari tak makan. Bila dapat makanan tu, diorang macam batak sikit lah. Bukan bahasa kasar, macam orang kata apa, teruja dapat makanan tu, sampai diorang lupa orang belakang ni ada lagi anak. So kat situ ada satu kali tu macam tak cukup makanan kan. Rupanya ada yang mengambil 2-3 portion lah untuk disimpan untuk anak-anak mereka. Sebenarnya kita tak boleh salahkan mereka juga keadaan ni kan. So kat situ kita tengok mungkin keadaan mendesak, dia nakkan kelangsungan ke anak-anak dia kan. Tapi tak boleh nak cakap apalah kan. Kesian pun ada, sebab diorang ni memerlukan makanan tu lebih daripada kita. Yang saya terharunya, masa lelaki dengan perempuan memang makan asing, duduk tempat asing. Lelaki kat atas, mereka kat bawah. Masa cakap tak cukup makanan tu, yang saya terharunya, ada yang sampai, ada staff kita lah, okay, Ustazah sendiri bagi portion Ustazah untuk buka tu, bagi dekat mereka. So macam cakap, sebenarnya aku tak tahu pun diorang ni tak makan kan. Ada yang tak dapat, ada budak tu cakap dia tak dapat. So Ustazah mungkin rasa sedih kot, tersentuh kan. Ustazah bagi portion dekat budak tu. So budak tu dapatlah makan untuk hari tu. Untuk hari tu lah, hari yang seterusnya kita tak tahu diorang makan ke tak. Okay, back sebelum berbuka tadi, dah terlangkau tadi. Masa tengah beramah mesra tu kan, tengah menunggu waktu untuk berbuka tu, kita orang duduklah dekat satu tempat ni kan, kat rooftop, tengok budak-budak ni kan. Dekat atas bangunan tu ada, sebab tempat makan lelaki dekat atas, so dekat luar tu ada macam lounge kat situ. Masa tu tengah buat live, bukan live lah, recording kan, dengan kawan saya, Puan EP. Masa tengah buat recording, tengah cakap-cakap, tiba-tiba ada budak ni baling bunga. So baling bunga, tapi tak tahulah dia cakap apa kat bawah tu. Baling bunga, dah belik-belik bunga tu ada tulang, tapi tak tahu tulang apa. Macam terkejut jugalah. Nak terkejut campur terharu, dia bagi bunga dengan tulang. Macam
Yelah, mungkin itu penghargaan lah kot kan. Mungkin tulang tu sebagai pemberat untuk orang baling kat kita kan. So kat situ menampakkan kita ni sebagai orang yang membantu ni dihargai. Mereka memang menghargai kita daripada mereka tak kenal kita siapa sampai mereka tahu kita ni siapa. Tapi yang saya rasa macam lawak sikit lah. Diorang tanya saya datang dari mana. Lepas tu diorang cakap, ada seorang budak tu cakap Indonesia. Saya cakap macam saya ni bukan Indonesia. Macam ya Allah. Tapi nak marah tak boleh kan. Mungkin itu antara negara Asia yang diorang kenal. Indonesia, Malaysia mungkin diorang tak kenal kot kan. Okay. Yang tu pengalaman sebesikit lah dekat Syria. Dekat Syria berkenaan waktu bulan Ramadan. So waktu makan tu memang makan lah. Tapi tak adalah seindah makanan di Malaysia. Makanan di sana shawarma. So kita ni makan ikut apa yang mereka makan di sana. Tak adalah nak berlebih-lebih kan. Macam dia orang tu kita tahu 2-3 hari tak makan. Kita ni dah makan lebih daripada hari-hari lah makan kan. Waktu bulan puasa tu kata bazarnya lagi. So kat sana tak ada bazar, tak ada apa kan. So rasa bersyukurlah. Iaitu pengalaman mengajar kita untuk lebih bersyukur ketika mempunyai rezeki yang banyak. Yang mana sebenarnya kita ada rezeki ni pun sebenarnya dugaan juga untuk kita kan. And then lepas tu kita pergi ke Azaz. Keesokannya pergi ke Azaz, kita pergi lawat ke telaga yang dibina oleh Syria atas hasil sumbangan daripada rakyat Malaysia sendirilah. Okay. So kat sana kita tengok telaga tu alhamdulillah mencukupi. Mencukupi ke? Dah siap. Dah siap satu telaga tu, cantik. Air dalam tu dalam 200 meter tak saya ke 100. 200 meter. So air yang keluar tu memang punca air yang bersih lah. So kat situ kita tengok keadaan kawasan kat situ alhamdulillah bertambah baik, walaupun tidak sebaik yang dijangkakan. Alhamdulillah bertambah baik. Kita pergi kat sana, kita tengok keadaan orang kat sana. Tapi anak-anak masih tidak terurus lah dari segi pendidikan mereka, dari segi diorang punya social life masih lagi seperti waktu perang hari tu. So kebersihan diorang memang tak terjaga lah. Sebab mereka kat sana pun, kawasan camp kat situ sendiri pun masih lagi daif. Yang mana kita tengok sendiri keadaan kat situ, nak kata bersih tu bersih lah, bersih untuk mereka yang boleh diduduki. So kat situ kita tengok keadaan kat situ sendiri macam mana. Kita nak compare kat Malaysia, yang mana kat Malaysia ni jauh lebih baik. So kita bersyukurlah dengan apa yang ada kat Malaysia ni. Okay, waktu tengok keadaan kat sana, budak-budak kat sana tu macam happy dengan kedatangan kita ni. Mungkin mereka menjangkakan kita ni bawa makanan, tapi waktu tu kita datang tak bawa makanan pun. Kita melawat kawasan telaga kita yang kita bina tu. Nak tengok keadaan mereka kat sana macam mana. Tengok keadaan ibu-ibu, orang kata ibu tunggal. Ibu tunggal kat sana membesarkan anak. Tapi kat sini yang nak ditekankan adalah pendidikan dan juga kesihatan anak-anak di sana tidak terjamin. Masih lagi orang kata tak terurus lah. Dengan mungkin kadar butuh huruf tu tinggi lagi. So kat sini saya berharap akan ada lebih ramai lah orang untuk membantu mereka di sana. So dengan adanya bantuan kita ni, dapatlah kita membangunkan sendiri modal insan kat sana. Socio-ekonomi mereka lebih terjamin. Yang tu serba sedikit lah pengalaman saya kat sana. Memang
tak boleh lupalah keadaan kat sana kan. Rasa macam kalau ada rezeki diberi peluang untuk pergi, alhamdulillah, untuk membantu, untuk menyumbangkan tenaga. Sebab kita mungkin nak membantu ni mungkin tak mampu daripada segi kewangan, tapi paling tidak kita boleh membantu daripada segi penyebar luasan, apa orang kata, awareness. Kita buat awareness campaign kan. Walaupun RM1, ia satu nilai yang besar untuk mereka. Okey, mungkin setakat ini saja saya punya throwback untuk pengalaman berpuasa di Syria. Mungkin ada yang nak bertanya soalan ke? Okey, mungkin sampai sini lah. Okey, last word dari saya. Okey, saya berharap agar keadaan di sana bertambah baik, dan juga kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab kita ni nak untuk bersedekah ni bukanlah satu benda yang susah. Even RM1 pun amat dialu-alukan kan. Sebab walaupun RM1, nilai tu juga berguna, dan juga keikhlasan kita tu yang penting, supaya mungkin ini akan menjadi asbab kita lah untuk mendapat timbangan yang berat di akhirat nanti. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum.